Hai, Assalamualaikum. Jumpa lagi saya Hakam Hashim dalam channel saya Hakam Hashim. Okey. Uh, saya harap korang semua baik-baik dan sihat-sihat selalu lah. Okey. Hari ni saya nak bawakan satu tajuk yang agak special sikit lah. Special lah, agak menarik lah bagi saya. Mungkin tajuk ni akan membuka fikiran korang. Orang kata think out of the box lah. Okey. Apa tajuk kita hari ni? Tajuk kita, adakah orang yang kaya dan berjaya hidup seimbang? Adakah orang yang kaya dan berjaya hidup seimbang? Okey. Korang boleh agak lah guess lah, apa agaknya jawapan dia? Adakah orang yang kaya dan berjaya ni hidup seimbang atau diorang ni hidup pada kadar yang luar biasa? Luar biasa maknanya ekstrim dan sebagainya. Apakah jawapan dia? Korang rasa lah. Boleh-bolehlah tulis komen kat bawah ni. Okey, bagi komen jawapan-jawapan anda. Kalau sedang nanti saya akan check balik. Okey. Okey, kita pendekkan cerita. Okey, jawapan dekat sini kalau tanya, ini pendapat saya. Okey, dan melalui pengalaman dan pembacaan saya. Okey, sebenarnya orang yang kaya dan berjaya tidak hidup seimbang, tetapi mereka hidup secara ekstrim. Mereka buat sesuatu yang mereka suka dengan sebaik-baiknya sehingga capai satu tahap yang lebih baik dan semakin baik, dan mereka akan improve every day. Okey, biasa kita dengar kan kalau orang yang kaya ni biasanya mereka buat bisnes. Kalau mereka buat bisnes, contohlah buat bisnes, bagi satu contoh lah, bisnes apa, kedai runcit. Okey, bisnes kedai runcit. Tahun ni mereka buka satu kedai runcit. Tetapi tahun depan tambah lagi satu cawangan. Tahun depan tambah lagi dua cawangan. Tahun seterusnya 3-4 cawangan. Macam itulah cara orang ekstrim melakukan kerja mereka. Okey, sebab apa jadi macam tu? Sebab mereka minat buat apa yang mereka minat. Okey, kat sini saya nak sharekan sedikit yang ini kajian daripada Thomas J. Stanley dalam buku dia The Millionaire Mind. Okey, Thomas J. Stanley ni ada buat kajian selama 20 tahun ke atas jutawan-jutawan di Amerika Syarikat. Okey, apa yang dia dapat daripada kajian ni, kajian Thomas J. Stanley ni? Okey, kajian dia menunjukkan bahawa rahsia kejayaan jutawan-jutawan di Amerika adalah kerana perasaan cinta kepada kerjaya ataupun perniagaan mereka. Okey, saya ulang sekali lagi ya. Kejayaan jutawan-jutawan di Amerika adalah kerana perasaan cinta kepada kerjaya atau perniagaan mereka. Okey, yang ini Thomas J. Stanley dia buat kajian selama 20 tahun ya. 20 tahun bukan satu tempoh yang pendek. Kalau baby tu sampai 20 tahun kan, orang kata dah masuk kat IPTA lah. Kalau kat Malaysia ni lah, IPTA macam tu lah, means dah habis SPM lah pun. Okey, sangat lama satu kajian dia. So ini menunjukkan apa orang kata, apa yang dia dapat daripada kajian dia adalah satu yang strong lah, yang kita boleh percaya. Okey, dalam buku Azizi Ali, Jutawan Ekstrim, buku ni saya 2017 saya dah beli lah. Okey, Azizi Ali pun ada cerita lah dalam buku Jutawan Ekstrim ni, cara bagaimana kita nak jadi seorang jutawan yang ekstrim dan hidup secara ekstrim lah. Okey, saya baca sedikit lah dia punya sedutan dekat muka surat 71, kunci ketiga ikut impian anda. Okey, saya bacakan sedikit ya, boleh ya? Okey, satu formula untuk hidup merana adalah dengan melakukan sesuatu yang anda tidak suka, atau lebih teruk lagi, melakukan sesuatu yang anda benci. Ia merupakan formula yang pasti akan membuat anda hidup sengsara. Siang anda akan terasa sukar dan panjang, dan malam anda akan terasa sunyi dan gelap gelita. Seteruk bunyinya, inilah apa yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Kebanyakan orang melakukan sesuatu sama ada tugas atau pekerjaan yang tidak menggembirakan mereka. Kebanyakan orang melakukan sesuatu yang mereka tidak suka. Malahan sebahagian mereka
melakukan sesuatu yang mereka benci. Jumlahnya mungkin mencecah berjuta-juta ramainya. Apa yang lebih menyedihkan ialah mereka melakukannya selama 30 atau 40 tahun. Apabila kita renungi, ia langsung tidak masuk akal. Mengapa seseorang melakukan sesuatu yang mereka tidak suka atau benci selama 40 tahun? Saya tidak mempunyai jawapan kepada soalan ini, tetapi saya tahu bahawa seseorang itu memang harus gila untuk hidup begini. Okey, mungkin last perenggan, mungkin orang melakukannya kerana mereka tersilap, percaya bahawa mereka tiada pilihan. Mungkin mereka percaya bahawa mereka tidak mampu melakukan perkara lain. Mungkin mereka percaya itu merupakan takdir mereka untuk meneruskan apa yang sedang mereka lakukan. Mungkin mereka terlalu takut untuk keluar daripada zon keselesaan mereka. Zon keselesaan ni means comfort zone lah. Okey, jadi korang dapat something tak daripada perkongsian saya hari ini? Nampak kan bagaimana orang yang kaya, dia sebenarnya dia suka apa yang dia buat tu dan dia buat sebaik-baik mungkin, dan daripada situ duit datang mengalir dalam bisnes dia dan mereka dah kaya, bertambah kaya. Okey, satu itu untuk contoh kalau businessman. Tapi bagaimana dengan atlet? Saya bagi satu contoh lah. Kita ambil satu contoh, Datuk Lee Chong Wei. Datuk Lee Chong Wei, kita tahulah dia legenda badminton kita, dan sekarang walaupun sudah bersara, tapi saya antara seorang lah peminat Datuk Lee Chong Wei. Kalau Datuk Lee Chong Wei dengar ni video ni, oh seronok Okey, tak apa. Cerita dia ni seperti yang kita tahulah, dia sudah berapa tahun lah dalam kerjaya dia pegang ranking number one, pemain badminton nombor 1 di dunia. Dia pegang agak lama. Memang dia sentiasa fight dengan Lindan yang kita tahu, dan kemudian Chen Long, dan tak lama lepas tu baru-baru ni berapa tahun lepas dia baru bersara lah. Tapi nak ceritanya dalam tempoh kerjaya dia memang agak lama dia pegang ranking number 1. Dan kalau korang nak tahu cara macam mana dia berlatih, sebenarnya saya pun tak tahu sangat lah. Okey, tapi korang pernah tengok ni tak, cerita Datuk Lee Chong Wei ni? Dia ada buat movie, ada orang buat movie kan. Okey, saya pun ada tengok sikit lah dia punya cerita dia, walaupun lebih kurang saya tengok. Tapi daripada video tu pun kita tengok macam mana cara Datuk Misbun latih Datuk Lee Chong Wei ni sampai dia pada tahap dia yang ni, pada tahap dunia lah. Maknanya dia sampaikan Datuk Misbun sendiri habis masa berjam-jam sehari, dan lebih masa habis dengan Datuk Lee Chong Wei untuk latih Datuk Lee Chong Wei daripada dia habiskan bersama family dia. Nampak tak? Nampak tak betapa ekstrimnya ada orang punya tahap untuk capai satu kejayaan. Itu contoh atlet sukan. Dan kebanyakan orang yang berjaya dalam bisnes pun mereka akan lakukan benda yang sama. Contoh, korang pun boleh applykan benda yang sama dalam perniagaan yang korang suka. Sebab itulah biasanya saya punya guru lah, Irfan Khairi, saya suka follow lah dia punya video-video dia, perkongsian dia dekat mana YouTube semua kan. Okey, apa yang dia cakap, kalau korang buat satu bisnes, jangan kejar duit, tapi buatlah something yang korang minat. Kenapa buat benda yang kita minat? Sebab bila kita buat benda yang kita minat, kita akan improve dan kita tak bosan. Bila one time tu mungkin normal lah perniagaan, ada kadang-kadang naik, kadang-kadang turun kan. So when the worst time tu datang dan duit tak masuk, contoh macam masa-masa ekonomi Malaysia macam ni, tapi disebabkan minat, korang akan terus improve. Jangan kejar duit, tapi kejar minat korang. Itu yang point yang saya nak cakap kat sini. Jadi jawapan untuk soalan kita, soalan saya yang first tadi, adakah orang yang kaya dan berjaya hidup seimbang? Jawapannya tidak. Mereka hidup secara ekstrim. Okey, kalau korang suka dengan video saya kali ini, please jangan lupa subscribe, klik share, klik loceng, dan komen. Jangan lupa komen kat bawah ni. Okey, supaya
saya boleh improve saya punya perkongsian untuk next video punya, dan supaya tolong share juga supaya kawan-kawan korang dapat some info daripada perkongsian saya ni. InsyaAllah mungkin benda ni, info ni boleh mengubah hidup anda dan hidup mereka. Saya doakan anda kaya dan berjaya. Cubalah buat something yang anda suka dan buatlah sesuatu tu dengan bersungguh-sungguh. InsyaAllah anda juga akan kaya dan berjaya. Amin, saya doakan. Itu saja. Bye. Assalamualaikum.